Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Terima kasih seperti biasa kepada anda semua yang setia bersama kami. Suara kita, hak kita. Makanya pada malam ini saya Syahril nyatanya berseorangan sebabnya sahabat saya Fazli tiada, ada urusan lain. Tak apa, kita doakan Fazli berjaya dalam urusannya, sedang menonton di rumah pada ketika ini. Baik, hari ini tajuk kita memang ramai dah pun memberi maklum balas. Ada yang dah bertanya soalan kerana tajuk kita segar mengenai pelaburan. Kalau anda ingat beberapa episod yang sebelum ini pun pernah kita bawa mengenai pelaburan, tapi tak salah saya kira untuk kita berikan ilmu ini sentiasa berterusan supaya anda semua rakyat Malaysia faham dan juga tidak lagi tertipu. Baik, untuk suara kita hak kita malam ini saya nak buka dengan suatu perkara yang mungkin boleh membuka minda kita. Saya teringat sebenarnya titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, dalam majlis beberapa, saya lupa tarikhnya, tetapi intipati apa yang dizahirkan oleh baginda sangat-sangat segar dalam pemikiran saya dan saya pasti anda semua juga perlu tahu kerana baginda pernah merasa sebab tatkala bertitah kerana dalam titah baginda tersebut menyebut ada satu permohonan dari Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia QPEX, yang mana QPEX ini meminta dengan Bank Negara supaya diperbanyakkan kepingan wang bernilai RM10 dalam ATM. Jadi, yalah, ini bermakna ramai sebenarnya ataupun segelintir rakyat Malaysia yang tidak ada simpanan minimum waimah RM50 pun dalam ATM masing-masing. Jadi, ini kadang-kadang yang membuatkan kita semua perlu berfikir panjang macam mana untuk kita melaksanakan ataupun menggandakan wang simpanan yang kita ada supaya kita tak terjebak dengan perkara-perkara yang negatif. Jadinya hari ini suara kita sangat bertuah kerana kita ada seorang tetamu yang memang saya kira anak-anak buahnya ataupun para peserta yang sentiasa mengikuti beliau dalam seminar-seminar pun turut bersama. Terima kasih kerana mengikuti kami di TV1 pada ketika ini. InsyaAllah banyak perkongsian yang akan dibawakan oleh tetamu kita yang akan saya perkenalkan seketika nanti, juga terkenal dengan jolokan mentor pelaburan. Jadi kita akan bersama tetamu selepas ini. Jadi anda semua terus setia bersama kami malam ini. InsyaAllah banyak sekali ilmu yang kita nak kongsikan mengenai pelaburan. Tajuk kita bila nak kaya, tapi yang paling penting pelaburan, bukan peleburan. Kecanggihan teknologi tidak dapat dinafikan kerana ia mempunyai banyak kebaikan dan memudahkan urusan seharian terutama dalam urusan komunikasi, menyiapkan tugasan, alat pembelajaran atau penghantaran dokumen secara pantas. Biarpun begitu, teknologi turut mempunyai keburukannya jika disalahguna oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, selain menjadi sumber yang mampu memberi kesan negatif terutama di kalangan golongan kanak-kanak yang masih dalam proses pembelajaran. Namun masih ramai menganggap pendedahan awal terhadap teknologi boleh membuatkan anak mereka celik IT, menambah pengetahuan am, menajamkan IQ, seterusnya membantu pembelajaran di sekolah. Dalam zaman milenium ni, penggunaan gadget oleh kanak-kanak itu perkara biasa. Tetapi dia akan menjadi luar biasa jika penggunaannya tidak dikawal. Menjadi luar biasa jika nanti gadget itu adalah merupakan ibu, bapa, guru juga kepada anak-anak itu nanti kerana dia sentiasa berdekatan dengan gadget itu dan gadget itu memberi dia input-input untuk anak-anak ini nanti guna pakai dalam waktu-waktu yang tertentu. Jadi sekarang ni dalam zaman abad ke-21 ini mainannya ialah gadget yang lebih kepada teknologi. Tetapi ramai yang tidak sedar akan kesan negatif jika gadget digunakan secara berlebihan, baik kepada orang dewasa maupun kanak-kanak. Kalau keterlaluan, ianya boleh dilabel ketagihan. Kanak-kanak mungkin akan menjadi terlalu obses dan ketagih kepada teknologi. Apabila mereka tidak dapat menggunakan tablet atau komputer, ia akan menyebabkan mereka menjadi resah, terganggu dan mungkin melepaskannya dalam cara menangis dan mengamuk. Jika ia melibatkan kanak-kanak di bawah umur 3 tahun, daripada aspek fizikal boleh merosakkan penglihatan mereka.
Daripada aspek sosial pula, mereka akan mengelak berkomunikasi dengan orang lain, malah berimajinasi dengan watak-watak atau cerita yang didapati dalam gadget. Perkara-perkara seperti menulis, membaca, mengira atau menyebut tidak akan diajar menerusi gadget kecuali ibu bapa memuat turun program pendidikan dalam gadget yang digunakan oleh anak-anak mereka. Kita kata kalau cuti sekolah ini, sekolah menengah pun cuti sekolah. Sekolah rendah pun cuti sekolah. Kita takut nanti antara kanak-kanak ataupun murid sekolah rendah dan sekolah menengah ini melihat, menonton YouTube yang tak sepatutnya ditonton. Kerana kita tidak boleh nak halang, tidak boleh sekat. Kebanyakan ibu bapa sekarang keluar bekerja. Dan kebanyakan ibu bapa bila cuti sekolah, dia nak anak duduk di rumah. Okey, kau duduk rumah, tengoklah ini. Syarat buat itu, buat ini. Syaratnya mungkin sedikit, tetapi tontonan menggunakan gadget itu berlebih-lebih. Jadi maksudnya waktu cuti sekolah ini patutnya penggunaan gadget itu betul-betul distrukturkan. Betul-betul dikatakan, okey, sekian-sekian jam guna. Tetapi bila saya kata sekian-sekian jam guna, bagaimana pula ibu bapa nak memantau, memastikan bahawa anak itu menggunakan gadget itu dalam masa 2 jam atau 3 jam. Siapa pula nak memantau? Agak sukar untuk menghalang anak-anak ini menggunakan gadget waktu cuti, terutama ibu bapa keluar bekerja. Kecuali kalau alat tersebut, gadget tersebut diambil oleh ibu bapa dan di rumah disediakan aktiviti-aktiviti yang lebih bermanfaat. Selain itu, terdedah kepada penggunaan gadget yang berlebihan boleh menyebabkan kanak-kanak hilang minat terhadap membaca buku serta bahan bacaan yang berilmiah. Ramai anak-anak sekarang terpengaruh menonton YouTube dan pelbagai permainan gadget. Pada masa kini, terdapat pelbagai permainan gadget yang menarik perhatian kanak-kanak sekolah dan tadika di pasaran. Seringkali mereka ingin mengulang kaji pelajaran. Sekali-sekala, tentu mereka akan sentiasa membuka smartphone atau gadget mereka dan ini menyebabkan fokus mereka mudah hilang. Bagaimana pula dengan murid-murid di sekolah menengah? Adakah pendidikan mereka terjejas? Bagaimana minat mereka terhadap bahan bacaan? Jadi kalau murid di sekolah menengah, kalau murid di sekolah rendah, mereka akan melalui exam pada waktu-waktu yang tertentu. Okey? Jadi kita mahu anak kita itu membaca juga, tetapi kita tidak mahu mereka 24 jam membaca. Cuma kita hadkan masa dia membaca. Tapi dengan soalan yang tadi itu, adakah dia boleh, orang kata, dalam kata lain, boleh menyebabkan dia hilang fokus pada membaca? Ya, 100% ya. Kecuali kalau anak ini telah distrukturkan 2 jam main game. Kalau 2 jam main game, 2 jam membaca. 3 jam membaca, 1,5 jam. Maknanya kalau nak 2 jam main game, 4 jam membaca. 4 jam membacanya bukan maksudnya daripada pukul 12 pukul 4. Mungkin berlarutan. Begitu juga dengan main game. Siasatan mendapati punca utama ramai remaja kini terlibat dalam jenayah itu selepas terpengaruh dengan media sosial seperti Facebook dan laman sesawang yang memaparkan video dan bahan-bahan lucah di internet. Mereka yang dalam kategori penjenayah ni akan cari mangsa. Bila cari mangsa, mereka akan, pada awalnya dia akan target sasaran dulu. Siapa yang akan jadi sasaran mangsa. Jadi dalam target sasaran itu, bila ada maklumat-maklumat yang dapat diperolehi melalui Facebook terutamanya. Dapat saja Facebook. Dia dah dapat maklumat-maklumat. Okey, sekian-sekian hari bulan, keluarga ini 10 hari akan keluar negara. Okey, set. Okey. Jadi maklumat-maklumat yang terdapat dalam laman media sosial, terutama tentang keluarga, saya nasihatkan janganlah keluarkan semua. Itu adalah isu-isu dalam kain. Kenapa nak ceritakan hal-hal dalam kain sehingga orang lain tahu? Jadi ini sebenarnya tidak payahlah nak gemburkan siapa keluarga kita. Yang penting kita tahu jaga keluarga kita. Namun ibu bapa perlu letakkan syarat supaya gadget itu hanya digunakan pada waktu yang sesuai dan perlu memantau penggunaan telefon pintar serta meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak mereka. Said. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Lama tak jumpa. Janganlah panggil Said, malulah aku. Habis tu? Ha? Habis tu nama apa?
tu nama kampung. Pandai sikit. Apa nama kau sekarang? Alex. Boy, Said Alex. Jauh betul lari ni kau. Ubah betul kau Kau last jumpa aku masa zaman sekolah kan? Sekolah. Kau teruk. Paling nakal, rambut panjang, datang lewat. Kelas yang terakhir sekali. Tak bagus token. Token berubah. Banyaklah kau. Apa nak jadilah, time tu lah. Jangan ingat budak-budak yang dulu-dulu tak boleh berjaya. Manusia boleh berubah. Manusia boleh berubah. Sekarang ni aku dah berubah dah. Dengan cara main saham. Ui. Saham ni sebenarnya kalau kau tahu pasal saham ni keuntungan yang dia orang buat mungkin dalam 5-6% je. Sikit. Aku punya 12% tak lagi. 13%. 15% pun ada. Wow. Aku bagi sikit lah, 10%. Bayangkan kalau kau duit kau RM10,000, kau labur dekat aku, kau akan dapat keuntungan 10%, jadi RM1,000 lah. Sebulan? Sebulan RM1,000. Okey, tak apa. Aku memang ada modal, tapi aku jenis tak berani ambil risiko. So aku rasa ini tempat yang terbaik. Macam mana aku nak kontak kau? Kau keluar handphone, okey. aku bagi nombor aku. Okey. Aku ingatkan nak buat apa tadi? Okey. Come on, Lex. Come on. 3-4 hari kot. Aduh, tak ada juga. Hey, si Alex ni betul ni nak kena dengan aku ni. Aku dapat kau ni siap lah. Lama ke telefon tak angkat ni. Kejap. Hari tu Alex cakap transaksi ke apa ke, duit masuk, duit keluar boleh online. Aku check online lah. sahamsaid.com. Tak boleh lah ni. Apa dia? Tak dapat diakses di Malaysia. Aduh, apa ni? Said! Tut! Fat kembali ke pangkal jalan ya. Boy tak main sini hang pergi tipu orang tau. Baik, itu antara ialah senario yang berlaku sebenarnya dalam realiti mengenai pelaburan-pelaburan yang tak betul sebegitu. Baik, saya terus saja nak tengok beberapa banyak soalan yang diangkat oleh rakan-rakan kita di Facebook. Ada kata tajuk patut bila nak masuk Boy. Ramai yang terjebak Fat tak ada Syahrir di sini, terutama budak-budak U or Politeknik. Jadi semua nak bergaya lebih guna duit PTPTN. Boy. Baik, nanti soalan-soalan ni kita tanya kepada seorang tetamu sebab kita nak bersama dengan ini dia mentor pelaburan kita. Kita ada Tuan Asri Ahmad. Assalamualaikum. Salam. Khabar? Akhirnya bertemu kita di sini. Alhamdulillah. Silakan Tuan. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Asri selalu bersama dengan peserta-peserta seminar pelaburan biasanya. Ya, saya. Okey, baik. Mukadimahnya saya nak suruh komen dulu mengenai kita punya lakonan semula tadi tu. Itu memang realiti pun ada juga macam tu Itu sebenarnya memang realiti. Realiti yang mana kita suka memberi duit yang kita kerja keras ni, cari duit ni, suka bagi kat orang. Aduh. Itu memang itulah masalah hari ni yang kita lihat. Orang sangat mudah percaya kepada seorang individu ataupun milik syarikat yang berhad sekalipun. Sebenarnya masyarakat kena faham pelaburan yang sebenarnya pelaburan yang sah, kita tidak boleh memberi sewenang-wenangnya duit yang kita ada kepada individu atau syarikat yang tidak punya lesen yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Bermaksud kalau sekiranya kita memberi kepada individu atau syarikat yang ada di luar sana tanpa lesen Bank Negara, sebenarnya salah. Salah. Ini yang pendedahan ilmu kewangan perlu kita maklumkan kepada masyarakat bahawa apabila kita ingin melabur, pastikan pelaburan yang kita buat itu di institusi-institusi yang dibenarkan. Dan dikawal selia khususnya oleh Bank Negara Malaysia ataupun Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Itu pelaburan yang sah. Tapi hari ini sebenarnya baik Bank Negara Malaysia sentiasa mengemaskini maklumat tentang pelaburan-pelaburan yang tidak mendapat pengiktirafan ataupun mendapat pengetahuan daripada Bank Negara. Masyarakat kita masih terlibat juga, masih nak terlibat juga. Walaupun dia dah tahu Bank Negara kata tak boleh, dia nak juga. Pulangan tu. Sebab dijanjikan pulangan-pulangan yang begitu menarik. Yang mana Warren Buffett, orang yang terkaya di dunia, antara terkaya di dunia pun mengambil sedikit masa untuk meraih pulangan yang baik. Jadi ini kan pula yang menjanjikan pulangan tetap dan sebagainya. Ini satu malapetaka sebenarnya. Bahasa kasar. Malapetaka sebenarnya kalau anda tersalah. Baik, saya nak mula dengan kita tahu pelaburan ni cabangnya banyak. Ada unit amanah, ada emas, ada saham, ada apa lagi? Kita ada hartanah, forex contohnya. Bagaimana pilihan tepat untuk kita melabur? Sebelum kita sentuh, Syarif, sebelum kita sentuh pasal pelaburan ni kan, saya suka nak sentuh sikit tentang konsep kekayaan. Silakan. Konsep kekayaan ni sebenarnya dia bermula dengan dipanggil wealth creation. Kita mencipta kekayaan.
Sebelum kita nak melabur ni, kita sebenarnya kena mencipta kekayaan melalui apa? Melalui sumber pendapatan, sama ada kita bekerja atau kita berniaga. Cipta kekayaan Kita cipta. Bermaksud sebelum kita nak melabur, kita kena mencipta, iaitu bekerja dan juga berniaga. Ini antara asas paling mudah untuk kita mencipta kekayaan. Bermaksud kita kena ada wang dahulu. Dan apabila wang kita ada, proses kedua bukan terus melabur, tidak. Menguruskan wang yang kita ada. Okey, bila wang ada, kena urus. Kita kena uruskan perbelanjaannya bagaimana, pendapatannya macam mana, hutang yang kita ada nak kena bayar macam mana. Itu dulu. Okey. Dan yang ketiga, kita ke arah, orang panggil wealth protection. Okey. Kita kena pastikan wang yang kita ada, kita dah pastikan, dah asingkan sebaik mungkin perbelanjaan dan perbelanjaan seharusnya yang dibuat, diikuti dengan protection. Macam mana kita nak memastikan kita tak tahu bila kita mati. Kita mungkin ada hutang kereta, kita mungkin ada hutang rumah dan sebagainya. Jadi siapa yang nak uruskan tu kalau kita tak ada ilmu tentang bagaimana ingin memastikan segala wang yang kita ada, harta yang kita ada selamat. Dan baru yang keempat sebenarnya, baru kita sentuh tentang wealth investment. Baru kita cerita tentang pelaburan. Pelaburan, ya betul. Saya kata kita ada pelaburan hartanah, kita ada pelaburan emas, kita ada pelaburan unit amanah, kita ada pelaburan saham. Jadi kalau tak diuruskan dengan baik yang di awal peringkat awal tadi, pelaburan ni tidak akan jadi pelaburan. Ia akan jadi peleburan. Kerana asas tu, funnel tu kena diperbetulkan dahulu. Dan akhirnya barulah dipanggil wealth distribution. Macam mana kita nak agihkan kalau kita mati, kita ada wasiat. Okey. Barulah boleh diturunkan, didelegasikan kepada anak cucu kita. Dahsyat. Sambil-sambil dengar ni saya pun nak belajar juga sambil-sambil menulis. Itu asas bagi saya. Okey. Tapi hari ni orang lebih suka, dengan simpanan sedikit ni aku nak melabur. Ini kes berat ni sebenarnya. Sebenarnya kalau duit yang simpanan pun tak ada, jangan cerita buat pelaburan lah. Itu sebab disiplinnya bermula daripada menyimpan. Simpanan. Ya Allah. Tapi orang kita tidak. Labur hari ni, besok nak kaya. Ni beratnya tu bila nak kaya tu. Kena sabar lah. Kuncinya sabar dan tak ada jalan, bagi saya tak ada jalan shortcut. Tak ada jalan pintas untuk kaya. Melainkan dengan usaha. Usaha dengan ilmu yang betul, insyaAllah akan berjaya. Kalau pelaburan ni, kalau memang dijanjikan tak ada risiko, itu macam mana pula? Adakah betul? Itu sebenarnya itu senang. Bila orang menawarkan kita pelaburan yang menjanjikan pulangan tetap dan modalnya selamat, itu confirm peleburan. Itu nyata peleburan. Itu nyata peleburan. Kerana pelaburan mesti datang dengan risiko. Dan dalam Islam sekalipun sebenarnya, berat sebenarnya nak sampaikan ni. Dalam Islam, apabila kita menyentuh tentang pelaburan harus datang dengan risiko. Bermaksud ada akan wujudnya untung dan rugi. Seperti mana perniagaan. Jadi kalau memang pelaburan orang menjanjikan pulangan tetap, berhati-hati kerana terutama kita orang Islam lah. Kena berhati-hati sebab kalau benda tak berkat, duit banyak mana pun kita tak boleh senang. Mungkin kita boleh untunglah sekejap. Mungkin tapi kalau hanya bersifat sementara. Sebab akhirnya kita mencari keberkatan dalam hidup dan mencari kekayaan pun akhirnya kita mencari keberkatan. Sebab itu Islam menyarankan kita kalau kita kaya wajib berzakat, wajib bersedekah. Dan saya akan kongsikan 5M formula kekayaan. Bagaimana dan bila kita nak kaya. Yang pertama sebenarnya semua orang boleh kaya. Okey, M. M yang pertama. M pertama adalah bagi saya adalah mindset. Mindset. Apa yang kita fikir, apa yang kita lakukan bermula daripada minda kita. Kita kena jadi seorang minda kaya. Berjiwa besar. Ini tidak. Ini orang biasa orang jumpa, kalau jumpa saya, Haji bolehlah. Dia bolehlah. Kalau dia boleh, bermaksud kita pun boleh. Tiada perbezaan di situ. Saya percaya rata-rata orang yang berjaya, orang yang mempunyai harta ataupun jutawan dan sebagainya, mereka bermula daripada tiada apa-apa. Tapi mereka berusaha dengan minda orang kata minda kaya, minda ingin berjaya, dan mereka akan lakukan apa saja. Itu M pertama. M kedua, sebagai manusia, kita harus mempunyai matlamat hidup. M tu manusia ke matlamat? Matlamat. Matlamat. Sebab kita semua manusia, kita berinteraksi dengan manusia. M yang sebenarnya adalah matlamat hidup. Saya percaya ada yang kenapa mereka memilih untuk bekerja, kenapa mereka memilih untuk berniaga. Mesti mempunyai matlamat yang jelas untuk mereka, kejar matlamat mereka. Itu matlamat hidup. Dan M ketiga, matlamat kewangan.
Oh, matlamat hidup, matlamat kewangan. Ini kena dibezakan. So, matlamat hidup ni lebih kepada general, apa yang kita ingin capai. Tapi akhirnya, saya percaya apabila kita ingin mencapai matlamat hidup itu, mesti diikuti dengan matlamat kewangan. Dan matlamat kewangan ni dipecah kepada 3. Okey, 3. Yang pertama, kuncinya adalah mula dengan menyimpan. Menyimpan, Itu kunci pertama. Kedua, M kedua adalah melangsaikan hutang. Okey. Saya percaya tak ada siapa dah hidup dalam kehidupan hari ini tidak punya hutang. Baik hutang kereta, hutang rumah, apa saya mesti ada hutang. Betul. Ini perlu diberi keutamaan, melangsaikan hutang dahulu. Ni dah settle simpanan bagus, menyimpan bagus, melangsaikan hutang bagus, dan baru cerita tentang pelaburan, melabur. Melabur. Oh. Baru melabur. Itu di matlamat kewangan. Matlamat kewangan. Okey. Matlamat kewangan dipecahkan 3. Dan matlamat yang seterusnya adalah motivasi. Untuk melakukan sesuatu, kita mesti ada keinginan dan tindakan yang membuat kita nak berjaya. Motivasi, ya. Motivasi. Betul. Kalau tidak, kalau tak ada orang yang menolak kita ataupun kita berada dalam keadaan selesa, saya percaya kita akan ke mana? Kita akan mula menangguh. Nantilah, esoklah, Allahu Akbar. kemudianlah, tak sempatlah. Saya berada pada fasa 1. Sebab tak ada motivasi. Aduh, Tidak, tak bahaya ada ni. daya yang menolak untuk melakukan tindakan yang luar biasa. Akhirnya, hasilnya pun biasa-biasa. Jadi motivasi itu perlu ada dalam setiap individu. Okey, 2 lagi. 4 ke? 4 dah. Oh, 4 tadi, bukan 6. 4, 5. Total 5. Oh, 5. Okey, satu lagi. Dan yang kelima bagi saya yang terakhir, kita sebagai orang Islam, kita diseru untuk memberi. Yes, memberi. Memberi. Jangan takut bersedekah, jangan takut berzakat. Betul. Ini kita nak tunggu kaya dulu. Kita kaya dulu baru kita bagi. Bagi dulu. Itu Bagi janji dulu. Allah SWT. Ya Allah. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak dia akan bagi. Kita jaga dia, dia jaga kita. Betul. Itulah yang Maha Pemberi rezeki. Maha pemberi. Jadi cukup M tu. Kalau M5 ni kita boleh ikut susun dengan baik, berhubungan minda, diikuti dengan matlamat hidup, diikuti matlamat kewangan, motivasi yang kuat untuk mengubah kehidupan diri dan juga hidup ini memberi dan terus memberi, insya-Allah saya percaya semua orang boleh kaya. Betul. Baru nak masuk gear 3 dah ada pemanggil lah. Alhamdulillah. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Samsul daripada Johor. Syamsul. Okey, silakan Syamsul. Secara ringkas soalannya. Okey, soalan saya, ada banyak pelaburan dekat Malaysia ni kan? Okey, tapi kenapa orang lebih selesa untuk melabur dalam pelaburan yang lebih selamat lah macam ASB, tabung haji dan sebagainya, selain daripada pelaburan saham yang mungkin boleh buat return yang tinggi tapi orang takut ataupun kurang selesa untuk melabur. Itu je soalan saya. Dengar. Okey. Terima Baik. kasih Cik Terima kasih Syamsul. Cik Syamsul. Macam biasa dengar suara tu. Oh, ya ke? Ya. Tak peserta. Alright. Bagi saya sebenarnya pendedahan tentang ilmu kewangan dan juga pelaburan di kalangan masyarakat kita masih rendah. Dan hari ini alhamdulillah statistik yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia tentang pelaburan saham. Kita lihat golongan Bumiputera khususnya yang ada akaun CDS ataupun akaun saham yang ada di Malaysia hanya 240,000 yang aktif. 240,000. Berbanding rakyat Malaysia kita 30 juta dan pemegang akaun CDS seluruh rakyat Malaysia kita hanya ada 1 juta. Jadi satu jumlah statistik yang sangat rendah yang disebabkan oleh bagi saya pendedahan. Betul. Kurangnya pendedahan dan sekurang-kurangnya alhamdulillah lah bagi saya orang melabur dalam tabung haji dan sebagainya ini pun satu tindakan yang sangat bagus. Kerana pulangannya cukup bagi saya baik, pulangan yang baik. Tetapi kalau kita mempunyai ilmu kewangan dan pelaburan, insya-Allah kita boleh upgrade pelaburan kita ke arah pelaburan yang mungkin sedikit berisiko tinggi, iaitu pelaburan saham. Yang mana ianya boleh memberi pulangan yang luar biasa. Tapi bagi saya, kalau tak melabur dan saham pun sebenarnya ada banyak lagi pelaburan lain. Kita ada unit amanah, kita ada Itu semua tak pelaburan salah, hartanah. itu semua... Tak salah dan sepatutnya kita terlibat. Okey. Satu orang, satu rumah. Jadi terlibat dengan pelaburan hartanah. Bukan untuk duduk, untuk melabur. Ya, melabur, betul. Dan mungkin satu orang, satu akaun saham. Satu orang akaun dengan tabung haji untuk pergi haji. Jadi pelbagai kan. Ini dipanggil portfolio pelaburan. Sebenarnya ada pelbagai. Tapi asas itulah tadi balik kepada matlamat kewangan. Dan kalau kita boleh susun bermulanya kita menyimpan dan sebagainya, insya-Allah barulah kita boleh terjebak dalam
dalam pelaburan yang sah ni. Jangan terlibat dengan pelaburan yang tak betul tu. Betul. Senang je nak detect, nak mengesan je sebenarnya bagi saya. Kalau kita ragu-ragu dengan orang menjanjikan pulangan tetap sebagainya, apa kata rujuk kepada Bank Negara? Kita ada bahagian rujuk kepada Bank Negara Malaysia dan boleh bertanya dengan mereka dan juga boleh kalau kita pun mungkin pernah tertipu sekalipun, dan kita patut rujuk kepada Bank Negara. Sebenarnya kalau Tuan Haji tanya saya sendiri pun, kadang-kadang kita tahu benda tu berisiko dan kita tahu benda tu tipu, tapi kita sendiri yang sanggup menghadapi risiko tu sebabkan keuntungan itu, kadang-kadang tak boleh nak salahkan orang lah kan. Sebenarnya tak, kita seharusnya bertanggungjawab di atas pelaburan yang kita buat. Itu yang sepatutnya kita buat. Sebab penat tahu cari duit. Ya, betul. Saya setuju. Penat. Kita bekerja tadi kan, kita berniaga tadi kan, untuk apa? Untuk menyimpan. Untuk menyimpan untuk apa? Untuk masa depan. Untuk digunakan semasa pencen. Jadi duit yang kita ada ni seharusnya diuruskan dengan baik, dijaga dengan baik dan dilaburkan di tempat yang betul. Betul. Ibarat, kalau saya bagi ibarat, bagi saya mudahlah begini. Kalau kita tanam pokok sekalipun, adakah hari ini kita letak benih, besok pokok tu dah hidup dan berbuah? Tidak. Ia akan mengambil sedikit masa. Iaitu dengan memilih benih yang baik dan mencari baja yang baik dan menyiram sehinggalah buah pokok tersebut menjadi anak pokok dan seterusnya menjadi pokok dan menghasilkan buah. Begitu juga dalam pelaburan. Analoginya macam tu, betul. Dia tak ada besok labur, besok kaya. Itu yang kita nak sebenarnya kan. Nak labur hari ni, esok nak kaya terus. Itu Patutnya yang susah tu. matlamat macam itulah. Bukan. Sebab tu ramai orang kita terpedaya di situ. Disebabkan salah satu faktornya adalah ilmu kewangan yang kurang. Saya suka pada hari ini kita lihat Kementerian Pendidikan menekankan tentang kepentingan bahasa Inggeris. Bagi saya, salah satu cara juga adalah untuk memastikan generasi akan datang berdisiplin dalam menyimpan. Perlu ditekankan tentang ilmu kewangan. Satu rumah sekurang-kurangnya ada seorang yang pakar kewangan. Maksud dia tahu ini tak betul, ini betul. Ini pelaburan yang baik, ini pelaburan yang mungkin kurang baik. Sekurang-kurangnya satu keluarga, satu orang. Itu pun akan melahirkan masyarakat yang bijak dari segi menyimpan dan juga bijak dari segi melabur. Sebab akhirnya simpanan itu akan dikembangkan melalui pelaburan dan pelaburan inilah yang akan menghasilkan pulangan. Kepada para penonton yang mungkin pernah melebur macam saya, insya-Allah hari ini kita mulakan pelaburan yang baik. Baik, kita nak berehat seketika, kita berikan ruang Tuan Haji yang tarik nafas sekejap sebelum kita ambil pemanggil-pemanggil lagi selepas ini. Kembali bersama kami dalam Suara Kita Hak Kita. Saya masih lagi bersama dengan mentor pelaburan Tuan Haji Asri. Baik, tadi banyak dah kita kongsi awalnya mengenai pelaburan. Cuma tadi banyak Tuan Asri berkongsi mengenai hutang. Saya tertarik juga, ada biasanya ejen-ejen pelaburan ini di Facebook contohnya. Saya petik di Facebook, ada yang menulis kenyataan di Facebook. Katanya jika kita ada RM50, RM50,000 yang mana satu kita nak buat? Nak langsaikan hutang dulu ataupun nak buat pelaburan? Pendapat anda? Pandangan peribadi saya, hutang adalah komitmen. Bagi saya, selesaikan hutang dulu. Kerana pelaburan adalah option atau pilihan untuk kita mengembangkan wang yang kita ada. Sedangkan komitmen kita seharusnya melangsaikan segala hutang. Sebab pelaburan sebenarnya kita harus menggunakan wang yang tidak digunakan. Bukan wang daripada pinjaman, bukan wang daripada kita pinjam orang alung ke pinjam bank, tidak. Bermaksud untuk melabur, kita seharusnya menggunakan duit yang tidak digunakan. Wang tidak digunakan, bahasa Inggeris dipanggil idle fund. Bukan wang kecemasan. Dalam simpanan ni sebenarnya banyak tabung pula kena sediakan ni. Betul. Wang memang untuk perbelanjaan, untuk susu anak, dan ada wang simpanan untuk kecemasan. Kita tak tahu apa mungkin berlaku sesuatu yang tak diingini, kita perlukan wang tersebut. Jadi bagi saya, untuk melabur ni kita seharusnya menggunakan wang yang memang tidak digunakan. Dan duit inilah yang kita kembangkan. Barulah orang kata wang bekerja untuk kita. Jadi kalau kita masih tak mampu untuk menyelesaikan hutang, kita masih ada masalah kewangan, kad kredit dan sebagainya. Jadi itu langkah kena selesaikan dulu. Tapi itulah bila orang kata kalau hutang ni nak selesaikan semua, sampai bila kita tak melabur? Banyak hutang. Better RM50,000 tu buat pelaburan sikit, profit dan kita bayar hutang. Ada juga yang cakap betul, macam tu. saya tak menafikan. Kalau memang ada ilmu keuangan dan pelaburan yang secukupnya, mungkin boleh bertindak ke arah tersebut. Tetapi again lah, hutang adalah komitmen.
Dia dalam menguruskan tadi. Yang kedua, M kedua, yang kita sebutkan tentang wealth management, menguruskan kekayaan, hutang di situ. Kita kena menguruskan hutang kita dengan baik. Barulah lebihan daripada wang yang kita ada, kita laburkan. Kalau melabur tadi, kalau untung okeylah, kalau melebur hutang Itu pun. yang maksud saya tadi tu. Kenapa saya tak galakkan menggunakan wang untuk bayar hutang, digunakan sementara untuk melabur? Kerana komitmen tu memang dah komitmen. Pelaburan adalah pilihan untuk mengembangkan wang yang ada. Jadi hati lebih tenang apabila kita melabur, baik hartanah, baik pelaburan-pelaburan yang sah, unit amanah, pelaburan sah dan sebagainya. Jadi kita agak tenang untuk dapat pulangan yang baik, dan risiko yang kita hadapi juga agak tinggi, tetapi bila berlakunya kerugian, Okey. sekurang-kurangnya kita boleh terima. Sebab kita tahu inilah pelaburan dan risiko yang kita ambil. Jadi taklah rasa, alamak ni duit tadi hutang nak pun bayar tak hutang bayar, ni, betul. ni dah tak boleh bayar, tiba-tiba nak melabur. Melabur tak menjadi melabur, melebur pula. Oh tu, hutang pun hutang lagi. Dan dah saya rasa akan jadi bebanan sebenarnya. Tak salah kalau ada ilmu yang tak salah kalau ada ilmu. tapi saya lihat hari ni, kalau disiplin menyimpan pun tak ada, disiplin menguruskan wang pun tak ada, disiplin menguruskan pembayar hutang pun tak ada. Berat sebenarnya cerita bab pelaburan ni. Itu dulu. Itu dulu. Okey. Sebenarnya tak susah. Kalau dulu pun orang tu kata apa, simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bermaksud itu ada asasnya. Okay. Perkataan tak susah tadi, saya ada soalan. Tadi sekejap. Lama pemanggil tunggu dia. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Puan Salma Haji Ahmad dari Singapura. Oi, dari Singapura. Singapura ya Puan Salma. Puan Salma. Saya memang minat dengan rancangan awak. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak menonton dari Saya- jauh. Okey, ada soalan ke? boleh Mengenai tajuk saya kita bila tanya? nak kaya ni? InsyaAllah. Saya nak tanya dengan Tuan Pengacara dan Tuan Haji Hasri. Cuma nak tanya, tak kira lah di mana-mana, kenapa ramai daripada orang, ini cuma pendapat saya lah kenapa ramai yang orang-orang Melayu ni dah tahu kadang-kadang pelaburan ni kadang-kadang banyak risikonya, tapi yang masalahnya kenapa yang cerdik pandai ni masih ramai yang kena tipu. Okey, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Puan Haji. Oh, mendalam maksudnya. Yang cerdik pandai pun ramai juga yang kena tipu tuan. Betul. Sebenarnya dari cerdik pandai itu kita jangan tengok pada ijazah ataupun apa yang dia ada. Itu saya kata tadi, sebenarnya saya suka menekankan tentang ilmu keuangan. Ilmu keuangan ni sepatutnya memang tidak diajar di sekolah. Ya. Tapi ilmu ini yang perlu dicari, yang seharusnya satu keluarga seorang mesti ada kepakaran tersebut. Sebab kita tak terdedah dengan ilmu keuangan. Debit, kredit, wang masuk, aset, liability, bunyinya macam Janggal. Sebenarnya bagi saya tak janggal sebab saya memang dah lalui proses tersebut. Tetapi rata-rata masyarakat hari ini dia tak terdedah, dia tak boleh bezakan antara aset dan liability. Aset dan hutang. Kereta dianggapnya aset. Sedangkan yang ada hutang. Rumah yang duduk ramai orang ingat adalah aset, sebenarnya hutang. Dia bukan dianggap liability. Melainkan rumah yang disewakan. Dan itu dianggap aset. Jadi bunyinya agak mudah, tetapi malangnya cerdik pandai sekalipun tidak mempunyai ilmu kewangan yang sebenar. Ini yang saya tekan. Saya berharap baik pihak kerajaan ataupun mana-mana institusi dapat menekankan tentang kepentingan ilmu kewangan. Kerana asas di kewangan inilah yang boleh mengembangkannya ke arah pelaburan. Okey, baik. Saya nak berbicara mengenai modal sebab saya ada petik juga antara kenyataan di Facebook. Tuan Haji memang aktif gila lah. Banyak sangat. Cuma satu ni saya tertarik untuk petik. Wang yang diuruskan dengan betul walaupun sedikit pasti akan dapat digandakan dengan banyak. Maksudnya kalau dulu orang ingat nak melabur ni kena ada modal banyak je. Sebenarnya modal sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Sebenarnya balik kepada tadi, asas menyimpan, disiplin di situ. Bukan isu berapa banyaknya wang yang kita ada. Okey. Bukan isu tu. Baik kecil, besar, bukan isu itu. Tetapi isu banyak mana yang kita boleh simpan. Semua orang boleh usaha cari duit. Wealth creation, mencipta kekayaan, mencari kekayaan, mencari wang. Tetapi bagaimana kita menguruskan dan bagaimana kita mengembangkan wang tersebut. Ini bukan isu banyak atau sikit. Isunya adalah macam mana kita memulakan dengan menyimpan dan mengembangkan dengan betul. RM1,000 boleh, RM500 boleh, tak ada masalah.
Cuba tanya yang kat luar sana tu, berapa banyak sebenarnya yang simpan setiap bulan ni? Allahu Akbar. Itu yang Tuan Syarif mula tadi pun rata-rata ya. masyarakat kita RM50 pun tak ada. Ya, saya tak nafikan dengan keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat. Kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan dengan mencari sumber pendapatan tambahan melalui saya tadi sama ada pekerjaan atau perniagaan. Dan duit itu disimpan sebahagian kecilnya dan duit inilah dikembangkan melalui pelaburan. Okey, baik. Itu antara motivasi terbaiklah saya kira dapat membuka minda para penonton. Baik, kepada yang mungkin terdetik hati ada wang simpanan yang memang tak digunakan sesuai untuk digunakan untuk pelaburan, langkah pertama yang paling tepat untuk mereka guna wang simpanan itu macam mana? Sebelum dia melabur, saya syorkan cari ilmu kewangan dan pelaburan. Okey, caranya kena ada guru. Melabur kepada ilmu dahulu. Banyak duit banyak mana pun saya lihat kalau tak ada ilmu, ramai orang tanya, Haji, saya ada 1 juta. Saya nak terlibat dengan saham. Saya kata silakan. Soalan saya, saham apa you nak beli? Dia tak jawab. Ini saya kata, ini bukan isu wang, isu ilmu. Jadi apa kata daripada wang yang ada sedikit itu, cari ilmu. Sekarang ni banyak, bagi saya boleh berguru, mungkin tak sempat, mungkin boleh bermula dengan membaca. Cari bahan-bahan bacaan tentang ilmu kewangan. Atau pergi ke seminar-seminar yang terdapat di luar sana. Baik yang percuma, baik yang berbayar. Terpulang. Banyak pilihan yang kita ada. Dan cari guru. Sebab dalam Islam pun kita ditekankan untuk bertalaki. Ya, hari ini saya tak nafikan dengan kecanggihan teknologi yang ada hari ini di Facebook, di YouTube sebagainya. Akhirnya, untuk berjaya kita perlukan guru. Kita masuk darjah 1 pun kita perlukan guru. Kita belajar matematik 1 campur 1 pun kita perlukan guru. Mengapa tidak apabila kita dah mempunyai, kita dah bekerja, kenapa tidak kita buang ego kita dan mencari guru yang telah terbukti berjaya melahirkan anak murid yang berjaya dan belajar dan tiru apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Itu shortcut. Kena melabur kepada ilmu dulu. Itu yang kita kena faham. Ya Allahu Akbar. Sebab tadilah Bak kata puan yang di Singapura tadi, Puan Salmah dia. Ramai bijak pandai, tapi mengapa masih tertipu? Cuba tanya balik. Adakah mereka punya ilmu kewangan atau ilmu pelaburan yang betul? Saya percaya tidak. Okey, baik. Kita ada seorang lagi pemanggil. Berselang-seli ni. Hello. Assalamualaikum. Hello. 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 Ya, siapa di talian? Hello. Cakap dengan saya Sabarudin Cik. Okey, Cik Sabarudin silakan. Kita tengah secara langsung dah. Silakan. Soalannya. Cik Sabarudin Cik. Okey. Saya tak berapa puas hati dengan apa nama ni jawapan dia tadi. Kata dia, yang mana? Kalau ada hutang kita jangan melabur. Pasal hutang tadi. Okey. Okey, baik. Sepatutnya diterangkan hutang apa. Kalau kita hutang rumah, kita hutang katakan 2 juta rumah tu. Kita kena bayar sekian-sekian banyak tiap-tiap bulan. Itu adalah satu hutang yang tidak payah, tidak menghalang kita untuk kabur. Dia kalau hutang tu hutang dengan orang, hutang dengan itu harus terangkan. Nanti orang terus tak faham apa yang diterangkan oleh jawapan itu. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Cik Sabarudin. Ialah mengenai hutang tadi perkara. Seperti kita bincang tadi. Ialah persepsinya kita boleh ambil dari pelbagai sudut. Betul. Saya tidak menidakkan. Saya kata tadi, kalau memang punya ilmu yang secukupnya, tidak salah untuk mengembangkan wang yang ada untuk pelaburan. Tapi kalau memang betul lah, kita punya hutang lah, hutang kereta, hutang rumah. Bermaksud hutang tu perlu dilangsaikan juga. Saya tak kata setiap bulan kita mesti langsaikan. Tidak. Bermaksud, itulah disiplin menguruskan, dipanggil wealth management tadi, menguruskan wang yang kita ada. Kita selesaikan hutang, bukanlah kata setiap bulan kena selesaikan, tidak. Maksudnya kita selesaikan komitmen yang patut kita buat. Wang lebihan yang ada tadilah yang kita gunakan untuk melabur. Maksud, apabila kita dah uruskan, ni hutang kereta, kad kredit, hutang telefon, hutang susun, ada lebihan. Lebihan inilah kita gunakan untuk melabur. Okey, baik. Saya jengah juga di Facebook sebab banyak juga soalan-soalan yang dibawakan. Ramai yang tanya pasal MLM, skim cepat kaya.
sebabnya pelajar-pelajar sekolah kebanyakannya pelajar-pelajar universiti lah di IPT, di Politeknik ramai yang terjebak dengan skim cepat kaya. Join LM boleh kaya atau tak, katanya Kaza Ngah Atap. Tank apa saya susah lah, Iskandar lah kot nama dia. Jika fikir logik, semua skim semua tipu, yang kaya orang atas saja. Senario skim cepat kaya di Malaysia ni Tuan Haji melihatnya macam mana? Sebenarnya skim cepat kaya dalam keadaan, terutama dalam keadaan ekonomi kita yang mungkin orang kata tidak menentu, dalam keadaan kos sara hidup semakin meningkat, kita tidak boleh menghalalkan cara, orang katakan, maksudnya kita main gedah je untuk terlibat dan untuk mencari wang tambahan. Kita seharusnya mengkaji dan melihat skim tersebut adalah adakah ianya, satu, sebagai orang Islam, adakah ianya patuh syariah. Kedua, adakah ianya memang berdaftar dengan autoriti yang ada di Malaysia, baik Bank Negara ataupun Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi sebelum kita terlibat, kita kena buat kajian. Betul. Kena buat kajian terperinci kerana kita ingin melaburkan wang yang kita ada. Susah sangat sekalipun saya kata okeylah. Tak pandai. Banyak pelaburan yang sah ada di luar sana. Kita ada unit amanah. Kita ada pelaburan saham. Kita ada pelaburan kalau nak masuk tabung haji sebagainya. Banyak. Mengapa kita perlu melabur di tempat yang kita tidak pasti dan kita punya keraguan terhadap syarikat tersebut? Jadi berbalik kepada tadilah, kalau kita ada ilmu kewangan yang betul, kita harus tahu yang mana betul, yang mana tidak. Jadi tidaklah kita tertipu ataupun diperdayakan oleh pihak-pihak tertentu. Berbalik kepada ilmu juga. Ya, itu betul. yang sangat penting. Okey, baik. Kita ada 15 minit lagi. Ialah lalang kita ada mentor pelaburan saham di sini. Kalau antara cabang-cabang pelaburan tu, kalau tanya saya, bagi saya, kalau unit amanah ataupun hartanah itu senang kita faham secara teknikalnya. Tapi kalau saham ni mungkin agak, kalau tak belajar betul-betul, susah nak faham. Jadi untuk yang berminat nak menceburi pelaburan saham ini, apa nasihatnya? Permulaan terbaik lah untuk dia. Dia samalah. Bagi saya, kalau orang kata, mungkin orang biasa dengar tentang pelaburan hartanah sebab ianya acap kali diperkatakan. Okey. Pelaburan unit amanah selalu juga disebut-sebut. Okey, baik. Pelaburan saham ni dia agak skeptikal. Dan kita lihat tadi video yang dipaparkan tadi pun, perkataan dia, jom kita main saham. Itu salah dah. Saya kata, saya pelik. Kenapa pelaburan hartanah tak sebut, jom kita main hartanah? Tak ada pula. Saham dia main. Dia main saham. Saya kata, sedangkan pelaburan saham jugalah satu pelaburan yang serius. Ianya adalah pelaburan. Ianya bukan permainan. Ya, bahasa yang kita gunakan main. Tapi bagi saya, bahasa, apabila kita dah letak perkataan main, dia akan jadi main-main. Itu pandangan peribadi saya lah. Sebab tu saya suka tekan pada anak murid saya kata, jangan sebut perkataan main. You tak serius. You nak serius melabur, dan kita sebut pelaburan saham. Dan kita kena lalui proses yang sama, iaitu yang pertama, kena ada akaun saham. Akaun saham Akaun saham. Yang mana hari ini kalau kata nak buat skim cepat kaya tadi, boleh letak beribu-ribu. Buka akaun saham, proses buka akaun baru RM10.60. RM10.60 Itu pun orang tak tahu. Saya tahu. Dan kalau kata RM10.60, ada yang free tak? Ada. Ada tanya free. Okey. Ada broker-broker yang ada, yang dikawasan oleh Bursa Malaysia ataupun Suruhanjaya Security, buka akaun percuma. Cuba RM10.60 Kenapa tak cuba tu dulu? Dan cuba tak apa. Nak cuba rasa saham ni mudah. Cuba. Kita cuba dulu. Tak salah kan? Nak mencuba. Kononnya kita hebat tanpa ilmu, kita boleh cuba. Okey, betul. Tapi saya sarankan, dalam apa jua pelaburan, baik pelaburan hartanah, pelaburan emas, pelaburan yang sah yang ada di luar sana, baik pelaburan saham sekalipun, mulakan dengan pelaburan ilmu. Kalau kata seminar tak ada, saya kata hari ini alhamdulillah ramai orang mengadakan seminar-seminar baik percuma dan berbayar. Dan hari ini pun saya melatih masyarakat luar sana bagaimana menjadi seorang pelabur yang bijak. Dan bukan itu saja, alhamdulillah hari ini kalau rasa nak tiba dengan saham ni, tak tahu nak pergi mana, Bursa Malaysia sendiri mengadakan program hampir setiap minggu. Percuma kan sebenarnya? Percuma. Yalah, contohnya kalau tak percaya kat guru, pergi bursa sendiri pun pergi boleh. bursa sendiri boleh. Boleh. Layari website Bursa Malaysia ataupun layari website bursamarketplace.com. Segala event yang ada dipaparkan setiap minggu. Percuma. Berapa lama kita nak hadam benda lah yang mengenai teknikal saham ni? Contohnya? Nak kena belajar lama ke?
Kalau kita belajar dulu darjah 1 pun setahu juga kan. Nak ambil UPSR pun setahu juga untuk ambil peperiksaan tersebut. Jadi sebenarnya bagi saya kita boleh bermula dengan membaca, boleh melayari YouTube dan sebagainya, boleh dapat maklumat-maklumat yang sah yang di luar sana dan juga boleh ke seminar-seminar yang ada di luar sana. Dapatkan ilmu dan dapatkan pendedahan dululah. Bagi saya tak semestinya kita nak belajar dan terus nak terlibat. Kita tak tahu minat kita ke mana. Mungkin kita minat kepada pelaburan hartanah. Mungkin kita minat kepada pelaburan saham. Mungkin kita tahu tak apalah saya nak terlibat dengan pelaburan amanah sahaja. Pilihan tangan mereka di luar sana. Mereka memilih apa tahap risiko yang mereka ingin ambil. So akhirnya balik kepada tahap pulangan. Dan bila sebut pulangan, mesti ada risikonya. Jadi tanya diri sendiri, kita nak yang mana? Pergilah, tuntutlah ilmu. Cuma akhirnya balik. Di manakah wang yang kita ada ingin dilaburkan? Okey, baik. Saya nak tanya mengenai senario perkembangan saham di Malaysia. Tapi sebelum tu ada seorang panggil terakhir pada PKT terakhir. Okey, baik. Kita ambil panggil terakhir. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia tanya? Nama saya Muhammad Syarif bin Muhammad. Muhammad Syahril. Sama nama. Johor. Okey. Syaril, silakan. Soalan kepada Tuan Asri. Okey. Saya nak tanya Tuan Asri tentang, sekarang saya nak minta pandangan Tuan Asri tentang sekarang kebanyakan dekat Malaysia ni, kebanyakannya banyak skim macam MAS apa kan, macam skim cepat kaya asal kita. Okay. Ada yang hartanah semua. Macam mana kita kebanyakan orang Melayu lah, orang bangsa kita ni suka, macam mana kita nak menghindari benda tu betul atau tidak? Benda tu, perkara tu betul tipu atau bukan tipu? Maksudnya nak tahu benda tu betul atau tidak? Skim yang tidak diluluskan oleh security. Macam mana? Dan lagi satu, kalau kita tahu macam mana, kita nak check dekat mana atau macam mana? Bagus. Baik, terima kasih Syaril. Bagus Syaril ni. Nak tahu kita tertipu atau tidak, pertama sekali kita lalui proses tu, pergi seminar tu dululah. Kita tengok siapakah orang yang bercakap dulu. Siapa orang tersebut? Apakah kapasiti beliau sebagai seorang penceramah dan apakah bukti kerja yang telah dibawa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh rujuk kepada dua autoriti yang besar sebenarnya yang ada di Malaysia. Yang pertama boleh rujuk kepada Bank Negara Malaysia, yang mana memang ada bahagian unit pengguna yang akan alert tentang syarikat-syarikat yang bermasalah ataupun disenar hitamkan oleh mereka. Jadi kita boleh pantau di sana. Boleh menghubungi mereka dan juga merujuk ke laman web Bank Negara itu sendiri. Yang kedua, kita boleh merujuk kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Itu juga Suruhanjaya Sekuriti ini adalah badan yang melihat tentang pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia dan mereka akan memberi maklum tentang kewujudan ataupun syarikat-syarikat yang bermasalah ataupun syarikat disenar hitam yang seharusnya kita sebagai masyarakat Malaysia berhati-hati. Jadi kita boleh rujuk kepada dua badan yang ada ini, insya-Allah kita akan terlibat dalam pelaburan yang betul lah. Dan sebarang keraguan, kalau kita rasa sangsi dengan satu syarikat yang kita ingin terlibat, pun saya syorkan, apa kata hubungi. Buat aduan Buat aduan terus ataupun menghubungi bahagian pengguna Bank Negara Malaysia maupun Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Menjawab juga soalan sahabat kita di Facebook, dia tanya macam mana nak buat aduan. Boleh terus? Boleh terus. Kita boleh rujuk kepada laman web Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Ada nombor hotline yang mereka sediakan dan kita boleh terus hubungi mereka. Itu hak kita sebagai pengguna. Dan hak kita juga sebagai masyarakat Malaysia. Betul. Baik, menjawab juga kalau yang tanya tadi macam mana nak tahu kita tertipu, kalau pengalaman saya sendiri, kalau anda join syarikat-syarikat pelaburan ni, kalau satu masa dia punya website dia sedang diselenggara, berhati-hatilah. Itu nak sadaqallahul azim itu. Okey, baik. Bercakap mengenai saham, fenomena saham di Malaysia ini sendiri, bagaimana momentumnya setakat ini? Sebab orang kata keadaan ekonomi yang mungkin sedikit lembab, maka saham itu akan turut terjejas. Betul ke persepsi sebegitu? Ini persepsi-persepsi yang kita kena betulkan. Sebenarnya kalau kita balik kepada tadilah, kita balik kepada M yang saya kata tadi tentang mindset ataupun tentang motivasi. Kalau kita lihat masalah sebagai masalah, maka ia akan jadi masalah. Tapi kalau kita lihat masalah adalah peluang, maka kita akan lihat peluang. Sebab ada dalam keadaan hari ini orang kata pasaran saham yang tidak menentu, ya saya tak nafikan. Tapi jika kita ada ilmu yang secukupnya, pasaran saham naik dan turun. Bermaksud kita akan sentiasa ada peluang dan ruang untuk mencipta kekayaan, mencipta pelaburan, mendapat pulangan yang baik dalam pelaburan saham.
Cuma masa naik dan turun tu dengan ilmu lah. Dengan ilmu. Ada caranya. Sebab akhirnya kita kena tahu macam mana kita ingin menguruskan risiko kita apabila kita terlibat dalam pelaburan saham. Bagaimana memilih saham yang baik. Dan kita tahu bila kita laburkan, apakah tahap risiko yang ingin kita ambil. Itu dipanggil pengurusan risiko dalam pelaburan saham. Juga ada. Dan macam mana menguruskan money management, wang yang kita ada dengan baik. Barulah kita boleh tahu saham mana kita nak beli, bila kita nak beli, bila kita nak jual. Bila matlamat kita capai, apa risiko yang akan kita hadapi. Sebenarnya semua tu memang terjawab dengan sendirinya bila kita punya ilmu yang sepatutnya apabila kita terlibat dalam pelaburan saham. Tuan Haji, secara peribadinya Tuan Haji ialah beribu peserta yang mungkin berguru dengan Tuan Haji. Bagaimana Tuan Haji melihat dia punya pergerakan bermulanya sehingga sekarang? Apa antara mungkin transformasi positif daripada peserta yang boleh dikongsi? Satu dua cerita yang menariklah sebagai motivasi kita semua. Alhamdulillah, bagi saya sebenarnya orang kata apa? Majada wajada. Siapa yang berusaha dia akan berjaya. Jadi saya lihat anak murid saya Alhamdulillah sepanjang 5 tahun saya berkongsi tentang ilmu pelaburan saham khususnya. Lebih 20,000 orang telah hadir seminar yang kita adakan dan kebanyakannya kita berikan secara percuma. Untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang wujudnya pelaburan saham. Dan Alhamdulillah juga program-program yang kita anjurkan sepanjang tahun ini terutamanya mendapat sokongan penuh daripada Bursa Malaysia sendiri, yang mana program saya memang dihadiri, disertai sendiri oleh pegawai daripada Bursa Malaysia untuk mendedahkan tentang kewujudan pasaran saham yang ianya sah dan juga patut syariah. Sebab kita menekankan tentang keberkatan. Jadi kita ingin pastikan masyarakat terdedah dengan pelaburan yang sah dan patut syariah. Dan berbalik kepada tadilah, kalau cerita yang paling terasa lah. Yang terasa yang mana anak murid saya yang PM saya. Anda tahu anda berada di luar sana. Saya hanya tumpang bangga dan gembira melihat pelaburan ilmu yang anda lakukan apabila anda dilatih menjadi seorang pelabur yang berjaya. Ianya dapat mengubah kehidupan anda yang lebih baik. Ada yang mungkin sebelum ini duit yang cukup ada, tetapi dia disiplin dan menyimpan dan mengembangkan melalui pelaburan. Sikit demi sedikit akhirnya dapat membantu kehidupan keluarga. Dan dapat mengerjakan ibadah umrah, dapat menghantar keluarga mengerjakan ibadah umrah. Ini semua saya percaya itu adalah matlamat hidup setiap individu. Dan bila dia boleh melakukan tersebut, bermaksud saya percaya matlamat kewangannya juga telah tercapai. Bermaksud ia bebas kewangan. Bebas kewangan tidak bermaksud kita tidak punya hutang. Tetapi kita boleh membayar apa yang hutang yang kita ada. Kita uruskan wang yang kita ada. Kita boleh berbelanja mengikut apa yang kita mahukan. Kita tahu yang mana keperluan, yang mana kehendak kita. Kita boleh bezakan. Betul-betul. Dan akhirnya itu yang kita cari. Hidup yang sejahtera. Alhamdulillah. Tenang. Saya percaya itu orang cari. Banyak duit kau tak tenang pun baik juga kan? Saya belum sampai ke tahap itu lagi. Ini yang kita nak cari. Itu yang perlunya matlamat hidup, matlamat kewangan, motivasi diri untuk berjaya. Dan saya bersyukur kerana dapat diberi peluang berkongsi tentang ilmu pelaburan ni. Dengan izin Allah, sebenarnya ilmu ni bukan milik saya tapi milik Allah SWT. Cuma saya hanya penyampai ilmu yang Allah bagi dan saya lihat jika ilmu ini bermanfaat, Alhamdulillah. Kerana saya berpegang kepada 3 perkara, iaitu apabila kita ni sebagai orang Islam, apabila kita meninggal, kita hanya meninggal 3 perkara, iaitu doa anak yang soleh, amal jariah yang berpanjangan dan juga ilmu yang bermanfaat. Saya harap saya dapat 3. Dapat 3 orang, mungkin 1 ilmu manfaat ni yang saya berkongsi tentang ilmu pelaburan saham. Saya harap dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia. Amin. Melalui suara kita, hak kita. Lebih lagi dengan suara kita, hak kita. Terima kasih kepada TV1 kerana memberi peluang dan ruang untuk saya berkongsi tentang ilmu pelaburan. Dan saya harap masyarakat kita terdedah dengan pelaburan yang sah. Dan sebagai orang Islam, pastikan pelaburan yang kita buat adalah pelaburan yang patut syariah. Alhamdulillah. Baik, ada 2 minit lagi kita berdebit. Yang tak mungkin nak berkesempatan ikuti kursus Tuan Haji dan juga ni yang ada depan kita ni, boleh cerita sikit? Sebenarnya Alhamdulillah saya telah mengeluarkan 5 buah buku sebenarnya sepanjang 5 tahun dan yang terbaru kita mengeluarkan Smart Investor Starter Kit untuk pelabur-pelabur yang baru ingin terlibat dalam pelaburan saham hari ini. Dan selain daripada itu, saya juga menyediakan program-program secara percuma. Pendedahan yang kita buat kepada mereka yang berminat untuk mencuburi bidang pelaburan saham ini. Boleh layari Facebook saya sendiri ataupun layari website saya, www.astriahmadacademy.com. Di sana ada jadual-jadual tentatif yang kita telah atur di seluruh negara. InsyaAllah saya akan bermula di Shah Alam dan juga akan menjelajah ke Sabah, Sarawak dan insyaAllah di seluruh pelosok semenanjung Malaysia.
bersama-sama, insyaAllah bersama dengan pihak Bursa Malaysia juga, untuk memberi pendedahan tentang kewujudan pasaran saham di Malaysia, agar kita berharap agar lebih ramai menjadi pelabur yang bijak dan dapat melabur di tempat yang sah serta patuh syariah. Sekali lagi Facebooknya tadi, Facebook Muhammad Asri Muhammad Ahmad. Asri Ahmad. Boleh cari Muhammad Asri dan juga layari website saya www.asriahmadacademy.com. asriahmadacademy.com. Alhamdulillah, baik, kita nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga kepada TV1, terutama Suara Kita Hak Kita kerana sudi menjemput saya dan berkongsi kepada masyarakat di luar sana tentang pelaburan yang sah. Kita lebih nak membuka mata masyarakat. Kalau Tuan Haji nak cerita teknikalnya bukan di sini. Itu tak sesuai. Nak cerita dia punya flowchart semua bukan di sini. InsyaAllah anda boleh ikuti kursus-kursus yang ditawarkan secara percuma oleh Tuan Haji Asri. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sekali lagi. Semoga keberkatan mengiringi anda semua. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih juga kepada semua para penonton yang bersama kami di Suara Kita Hak Kita. InsyaAllah minggu depan kita bersiaran dan tajuk minggu depan kita akan bawakan nanti melalui promo yang biasalah dibawa oleh saudara Fazli. Minggu depan Fazli ada. Jadi ingat 5M yang dibawakan oleh Tuan Haji tadi. Yang pertama, mindset. Yang kedua, matlamat hidup. Yang ketiga, matlamat kewangan. Kewangan ni ada 3 juga. Menyimpan, melansaikan hutang, baru melabur. Lepas tu yang keempat, motivasi. Yang kelima, memberi. Kita nak rezeki, kita kena minta dengan Yang Maha Pemberi rezeki. Itu yang sangat penting supaya rezeki kita berkat. InsyaAllah saya nak labuhkan tirai. Saya Syaril Sarapudin. Assalamualaikum.